pengajian kita satu hari sampai ke muka surat 85. Itu belum lagi kita baca lah. Jadi bab yang kita akan baca hari ini bermula daripada muka surat 85, bab hukmi imanil abdil abiq. Bab hukmi imanil abdil abiq. An Jarir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma 'abdin abaqa faqad bari'at minhu dhimmah. عن جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. باب حكم إيمان من قال مطرنا بنوء كذا. عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبدي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Ini mempanjang setakat itu lah. Kita kembali semula ke tempat mula-mula tadi. Bab hukmi imanil abdil abiq. Bab hukum iman hamba yang lari. Hadis yang ke-56, Jarir radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba sahaya lari dari tuannya, terlepaslah jaminan. Maksud jaminan di situ ialah jaminan Allah dan Rasulnya daripadanya. Maksud terlepas itu tidak ada lagi jaminan. Terlepaslah jaminan, maksudnya tidak ada lagi jaminan Allah dan Rasul. Hadis yang ke-57, Jarir bin Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba sahaya lari, maksudnya dari tuannya, maka sembahyangnya tidak diterima. Kemudian kita bertemu dengan bab yang lain, muka surat 87, bab hukum iman orang yang berkata, kami mendapat hujan kerana bintang sekian. Hadis yang ke-58, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Sesudah pada malamnya hujan turun hujan pada malam itu. Setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang ramai lalu bersabda, tahukah kamu sekalian apa yang telah difirmankan Tuhanmu? Jawab mereka, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman,
ketika hamba-hambaku bangun pagi-pagi, ada di antaranya mukmin dan ada pula yang kafir. Orang yang berkata hari hujan kerana kurnia dan rahmat Allah, dia mukmin kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Dan orang yang berkata hari hujan kerana bintang ini dan bintang itu, dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Kita tengok takat ya. Itulah terjemahan kepada 2-3 hadis yang kita baca tadi. Bab yang mula-mula kita baca tadi berkenaan dengan hukum iman, mana kedudukan iman hamba yang lari. Ini berkait dengan sistem perhambaan. Hamba yang wujud dalam sistem perhambaan. Bukan kata hamba Allah kita semua ni hamba Allah. Itu lain. Bila-bila pun ketika tidak ada sistem perhambaan pun ada hamba Allah, Abdullah tu. Tapi ini maksudnya hamba sungguh ketika mana sistem perhambaan ini berjalan dengan meluas di dunia. Pada ketika itu ada hamba. Dalam masyarakat Islam, di negeri-negeri Islam pun ada juga hamba. Jadi sistem perhambaan ini bukan khusus dengan masyarakat dan negara Islam sahaja pada masa itu. Semua dunia mengamalkannya. Seperti mana sekarang ni, semua dunia ada bank, pakai bank. Pada masa dulu tak ada. Tak ada sistem bank itu. Dalam bentuk lain dah adanya. Ataupun benda-benda lain lagi yang dulunya tak ada, sekarang ni ada. Ada benda yang dulunya ada, sekarang sudah tidak ada. Termasuklah perhambaan orang kata individu, perhambaan orang itu sendiri, manusia. Orang ni jadi hamba kepada orang ni, orang ni jadi hamba kepada orang ni. Kemudian boleh dijual, boleh digadai, boleh di macam-macam lagi. Seperti barang, seperti barang-barang yang lain juga yang berharga. Manusia pun pernah menjadi seperti barang seperti itu, milik orang. Milik orang. Jadi dia sendiri tak boleh memiliki apa-apa. Kalau dia pandai menjahit, tukar jahit lah kita, segala hasil usaha dia menjahit tu boleh kepada tuan dia. Tuan dia yang dapat. Orang kita panggil tuan mas. Tuan mas. Pasal dia ada hamba-hamba. Semasa Nabi SAW dulu pun ada juga hamba. Hamba ini bukan ciptaan ataupun suatu keadaan masyarakat yang wujud dalam Islam sahaja dan diperkenalkan oleh Islam, tak ada. Sebelum Islam pun lama dah sudah ada sistem perhambaan ini. Jadi cara Islamnya dia tidak menghapuskan sistem itu semua sekaligus. Tidak. Islam kalau kita tengok kepada hukumnya, cara-caranya, layanannya terhadap hamba, nampak tak suka sangat dengan hamba. Dan dari segi kalau seseorang itu ada melakukan kesilapan ini, banyaklah Islam menentukan pembebasan hamba itu menjadi kafarah kepadanya. Menjadi kafarah kepadanya. Kalau buat kesalahan ini, misalnya membatalkan puasa dengan sengaja di bulan Ramadan, mengikut mazhab Hanafi, Malik dan lain-lain, dia kena merdeka hamba. Kena merdeka hamba. Kalau mengikut mazhab Syafi'i dan lain-lain, bersetubuh, bukan umum, membatalkan puasa, tidak. Membatalkan puasa dengan persetubuhan di waktu siang bulan puasa.
Bila seseorang melakukan begitu, dia kena bayar kafarah. Jadi kafarah mula-mulanya memerdekakan seorang hamba. Kalau tak boleh, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh juga, bagi makanan kepada 60 orang miskin. Itulah mengikut tertibnya. Yang mula-mula hamba. Sekarang ni dah tak ada dah hamba tu. Jadi tinggal 2 lah. Kalau sekiranya berlaku lagi begitu, tinggal 2 pilihan untuk kita mengkafarahkan ataupun kita menutup kesalahan kita tu, menebus kesalahan kita tu dengan cara 2 lagi tinggal. Sama juga kalau seseorang itu bersumpah, kemudian dia nak batal sumpah dia. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Kafarah zihar, kafarah itu, kafarah ini, bunuh orang misalnya dengan tidak sengaja. Dia adalah ketetapannya merdekakan hamba. Jadi banyak tempat lah seseorang itu terpaksa untuk melepaskan dia daripada kesalahan atau menebus dosanya. Dia kena memerdekakan hamba, yang mana di dalam sistem yang lain tak ada benda tu. Orang kafir tak pernah kenal macam tu. Buat kesalahan begini, tak ada macam tu. Islam saja yang memperkenalkan cara tu. Itu satu perkara yang menunjukkan Islam tak suka. Memang dia bukan dia suka sangat kepada hamba. Itu buktinya. Satu. Yang kedua, dia tak boleh bergurau. Kalau bergurau, olok-olok saja. Kata kamu, aku merdeka lah. Ada jadi terus. Jadi mudah untuk memerdekakan hamba tu banyak sebab. Kalau dia olok-olok saja, dia main-main saja, bergurau saja, kata begitu, terus jadi merdeka. Seperti kalau orang kahwin, mengahwinkan, cerai, tak boleh bergurau. Itu 3 perkara. Termasuklah memerdekakan hamba, dia jadi merdeka. Ini cara Islam nak sebenarnya mendorong orang supaya memerdekakan hamba, tidak menjadikan manusia sebagai hambanya. Ini yang mesti berlaku. Tak mengambil kira lagi dorongan dan galakkan kamu supaya memerdekakan hamba dapat pahala banyak, dan dia dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Rasulullah sendiri suka memerdekakan hamba, menggalakkan sahabat-sahabat dia sajalah. Ini salah satu cara nak dapat pahala yang besar. Bukan dengan buat umrah, dengan ini saja. Tidak. Salah satu caranya ialah memerdekakan hamba. Jadi orang-orang Islam tu suka sangatlah nak cari pahala dengan memerdekakan hamba. Itulah peluang yang ada pada masa itu. Dan ini semua tidak ada di dalam sistem-sistem perhambaan yang lain pada masa itu. Tak ada. Islam lah yang perkenalkan cara. Dia tidak kata haramkan terus sekaligus, tak boleh, tidak gitu. Cuma cara dia itu berbeza. Cara dia melayani hamba, menghadapi hamba, itu menunjukkan dia tidak suka sebenarnya dengan sistem perhambaan itu. Tetapi oleh kerana tak dapat dielakkan pada masa itu, dan kalau kita tak pakai sistem itu, kita jadi teruk. Kita akan dipermain-mainkan oleh pihak lain. Sebab itulah Islam terpaksa kena terima sistem perhambaan itu. Ramai orang tak faham. Dia kata, kenapa Islam ni terima, merestui perhambaan? Islam terikut-ikut cara. Tidak begitu. Banyak perkara kita tak boleh ubah sekaligus. Itulah juga pengajaran di sebalik itunya. Banyak perkara kita tak boleh ubah sekaligus. Kita kena ubah peringkat-peringkat. Jadi ini termasuk salah satunya. Kemudian dari segi layanan terhadap hamba pula, layanan terhadap hamba berbeza. Kalau orang kafir, orang Arab sendiri yang kemudian masuk Islam, amalan dianya hamba kalau ibu, kalau ibu dengan anak dia boleh juga bergaul. Ada dua beranak lah, ibu dengan anak.
Sebab dari segi pergaulan, hamba ni dia bebas mengadakan hubungan kelamin tu, bebas. Tidak kahwin pun tak apa. Jadi Islam memang benar juga begitu, seperti dalam peraturan perhambaan yang lain juga. Tapi dari segi layanan tu, kalau seseorang sudah bergaul dengan ibu, katakanlah, anak dia tak boleh dah. Seperti kalau seorang tu sudah kahwin dengan ibu, dengan anak dia tak boleh dah. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau zaman jahiliyah, semua boleh. Semua boleh. Dan kalau seseorang itu bergaul dengan seorang perempuan, dia perempuan itu hamba dia, dia tak boleh dah orang lain nak sentuh, tak boleh, dia saja. Jadi walaupun tidak nama isteri, tapi sebagai isteri tak boleh dicampuri oleh orang lain. Berbeza dengan zaman jahiliyah, sistem yang ada dalam dunia pada masa itu tidak khusus dengan Arab saja. Yang bukan Arab pun begitu juga. Perempuan ini yang mana jadi hamba tu, dia boleh bertukar-tukar lelaki. Kalau orang tu pergi ke rumah kita nak melayani dia sebagai tetamu, bagilah hamba tu tidur dengan dia, menidurinya, tidur bersama dia, melayan dia sementara dia beberapa hari duduk di rumah tu. Kita bagi dia. Lepas tu dia balik, orang lain pula mari misalnya. Begitulah seterusnya. Tapi kalau dalam Islam tak boleh begitu. Tak boleh. Nak bagi-bagi tak boleh. Terutamanya kalau dia sudah menggauli perempuan itu. Mana telah mengadakan hubungan kelamin dengan perempuan itu, tak boleh. Langsung tak boleh. Dan kalau dia mengandung, dapat anak, dipanggil, adalah dia ada banyak hukum hamba tu, ada bab-bab khusus. Ini bab ummul walad, ini bab hamba mukatab, ini bab hamba mudabbar, dan banyak jenis hamba tu. Jadi kalau dia dapat anak tu mesti merdeka. Jadi merdeka dia. Tidak kata turun-temurun jadi hamba, tidak. Macam sistem yang lain tidak jadi hamba. Ni jadi merdeka. Dan ibu itu bila mati, suami ni sebagai suami lah, tuan dia ni, dia merdeka dengan sendiri. Itu cara dia. Kemudian banyak lagi lah sistem-sistem hamba yang lain yang diperkenalkan dalam Islam, yang berbeza daripada sistem perhambaan yang diamalkan oleh orang kafir. Itu dari sudut layanan. Dari sudut sumber hamba pula berbeza juga. Islam walaupun benar, sistem hamba ni ada, walaupun dibenarkan, tetapi dari satu sumber sahaja, iaitu sumber peperangan. Kalau perang, musuh kalah, maka yang ditawan itu dijadikan hamba. Sebagaimana orang-orang lain juga pada masa itu memang buat begitu juga. Orang kafir pun begitu sistem yang diterima. Jadi Islam buat begitu. Kalau tidak, dia akan jadi suka hati lah. Orang kata sedap hati. Kalau orang kita yang kena tawan, dia jadikan hamba sepenuhnya. Lelaki ke perempuan ke kanak-kanak ke apa, semuanya jadi hamba. Tapi kalau orang kafir ditangkap oleh orang Islam jadi tawanan kepada orang Islam, kita tak buat apa-apa pun, tak buat hamba pun. Jadi suka hatilah dia. Jangan risau kamu berpegang dengan orang Islam. Kalau kamu kena tangkap pun, kamu tak akan jadi hamba. Mereka tu bagus, tapi bagus sangat. Bagus sangat sehingga orang naik atas kepala. Tak boleh. Jadi Islam dijaga. Jangan sampai musuh mengambil peluang itu, bersukaria dengan tolak ansur kita yang melampau. Jadi sekurang-kurangnya dia itu menghalang dia daripada berperang dengan orang Islam. Kalau berperang, kamu kena ingat, kalau kalah jadi hamba juga. Jadi manusia dia tak suka jadi hamba. Sekurang-kurangnya itu menjadi penghalang kepada mereka untuk memusuhi umat Islam, untuk berperang dengan orang Islam. Dengan cara itu mereka tak akan berperang lah. Itu tujuannya. Sebab manusia ni walaupun kafir apapun, bangsa mana-mana pun, kalau adik-adik dia tahu adik-adik dia sekarang dia jadi hamba di negeri itu, dijual bebas, orang nak buat apa saja pun boleh. Macam mana perasaan dia?
dia akan merasa terkilat, tak suka lah. Jadi dengan sebab itu dia tidak akan berperang dengan orang Islam. Jadi tujuannya nak menghalang peperangan itu. Sebab Islam dia nakkan keamanan, kedamaian. Nak mendapat itu kadang-kadang dengan ada cara tadi. Itu saja. Tak boleh cara-cara yang lain, tak boleh. Adapun sistem yang lain, perhambaan dia banyak lagi sumber-sumbernya untuk jadi hamba. Seseorang itu diculik daripada mana-mana negeri, kemudian diisytiharkan sebagai hamba, jadi hamba lah dia. Seseorang itu dia berjudi, ada pertaruhannya duit, habis duit, apa pertaruhannya? Mungkin rumah, mungkin itu. Lagi isteri dia dipertaruhkan, anak dia dipertaruhkan. Kalau kalah, ini anak aku jadi hamba kamu. Macam tu boleh juga. Jadi Islam tak benar semua. Jadi segi sumber itu terhad. Sumber perhambaan itu hanya dengan perang saja. Itu pun dalam keadaan mereka menjadikan orang kita sebagai hamba. Dalam keadaan macam tu, sistem ada macam tu. Tapi kalau mereka tidak buat tawanan kita, orang kita yang kalah tu sebagai hamba, maka kita lagilah tak boleh buat. Kalau mereka pun tak mahu dah, macam sekarang ni tak ada, maka kita lagilah tak boleh buat. Sebab Islam bukan nak sangat pada sistem perhambaan itu, tapi oleh kerana tak dapat mengelakkan diri, terpaksa kena terima juga. Setakat itu pun selama tu. Dengan sebab itu tak ada lagi sistem perhambaan. Bila orang kafir tak terima, kita pun tak terima. Dulu lagi kita dah tak mahu dah, tapi bila mereka bersetuju macam tu, lagilah kita suka. Begitu caranya perhambaan. Tapi itulah, setelah diterima hamba Islam pun ada juga, hamba kafir pun ada. Bila seseorang itu jadi hamba, katakanlah ibu dia jadi hamba, dia sekali dengan anak dia kena tawan, anak dia pun jadi hamba juga. Begitulah. Kalau ibu dia mati, anak tu tetap hamba lagi, kecuali kalau dimerdekakan. Hamba-hamba ini adalah sumber kekayaan, harta sebenarnya. Di zaman dulu, kalau orang ada hamba ramai, maknanya kaya. Hamba ni bukan harga dia 1,000, 2,000, bukan, berpuluh ribu. Jadi dengan sebab itu, kalau orang kata Rasulullah SAW ni miskin, sepanjang masa dia miskin, tak tepat, tak benar tu. Rasulullah SAW sebenarnya kaya. Cuma adalah ketika dalam perjalanan hidup dia, dalam sirah dia tu, ada mengalami kesusahan, ada itu. Tapi nak kata sepanjang masa, terutamanya di akhir-akhir hayat dia susah, kelaparan sentiasa, tak benar. Sebab apa? Berapa orang hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah? Itu kena tahu. Ramai sahabat-sahabat dia, isteri dia, tiap-tiap seorang tu, berapa ramai memerdekakan hamba? Ramai. Bila kata dia merdekakan hamba, bermakna dia kaya. Kalau dia tidak merdekakan, hamba tu menjadi sumber rezeki kepada dia. Ikutlah apa kepandaian dia, tak payah kita pergi buat kerja, hamba tu pergi buat apa-apa. Kemudian untuk melayan kita, nak masak di rumah ke, kalau zaman dulu nak basuh kain, nak menguruskan rumah kita, boleh semua. Senang orang tu kalau ada hamba. Jadi kita kata hamba tu punca kekayaan. Tiba-tiba senang-senang bagi merdekakan. Sebab ada kelebihan. Memerdekakan hamba tu ada kelebihan dalam agamanya, pahalanya sangat besar. Fakku raqabatin dalam Quran tu maksudnya memerdekakan hamba. Ini salah satu kerja yang dilakukan oleh orang Islam. Orang Islam tak suka memperhambakan orang lain, apalagi memperhambakan satu bangsa, satu negara atas nama penjajahan. Itu lagilah tak suka. Individu orang perseorangan ini pun tak suka. Dari segi hamba tadi setelah diterima, maka dia ada peraturannya. Kalau katakanlah kamu ditakdirkan jadi hamba, kamu nak buat macam mana?
kamu kena terima, redha. Dalam keadaan berusaha lah, buat baik, biar Tuhan itu jadi suka dengan kamu, suka hati, akhirnya dia merdekakan kamu misalnya. Dengan cara macam tu, jangan memberontak terhadap dia, jangan menderhakai dia. Itu cara Islam. Bukan dia ajar supaya memberontak, supaya membunuh, supaya apa. Tak boleh begitu. Dia ajar supaya taat. Sebab hamba itu dalam konsep Islamnya seperti anak, dia kira seperti anak yang perlu dijaga, yang perlu dijaga. Setengah-setengah tu dalam masyarakat Islam dulu, kalau kita baca sejarah, dia suka lagi jadi hamba kepada seseorang itu daripada dimerdekakan. Sebab kalau dia jadi hamba, dia macam mana orang itu, duduk sentiasa di bawah jagaannya, kasih sayangnya, begitu. Dan Nabi SAW marah kalau buat zalim, menindas ataupun menganiayai hamba, dia sangat marah. Macam-macam caranya. Kalau misalnya seseorang tu dia tampar hamba tu pergi mengadu kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata, kamu kena merdekakan hamba itu, tebus dosa kamu. Dia merdeka. Itu caranya. Maknanya Nabi tak suka buat macam tu. Dia ajar seperti kita kena melayani hamba ni seperti anak-anak, seperti orang-orang di bawah jagaan kita, menjadi kewajipannya. Jadi kalau apa-apa pun yang mengatakan zakat fitrah ke apa ke kena kepada Tuhan dia. Dan kalau dia merdeka, diberi keistimewaan kepada dia. Apa keistimewaannya? Dikaitkan macam keturunan orang tu, padahal bukan keturunan dia. Jadi kalau kita kata nama dia Ja'far, jadi hamba yang dimerdekakan dia tu dinisbah Ja'fari, Al-Ja'fari sampai bila-bila. Hubungan dia tu kapan? Mesra, macam keturunan gitu, macam keturunan. Itulah cara Islam ubah banyak dalam masyarakat. Tapi dia kena hidup dengan baik. Itu caranya, bukan dengan cara memberontak ataupun mencari jalan macam mana nak bunuh Tuhan. Itu satu kesalahan, dosa pula kepada hamba. Seperti mana seorang anak yang nak bertindak begitu terhadap ayah dia lah, kira-kiranya. Dia tak bagi cara macam tu. Inilah yang disebutkan iman hamba yang lari. Macam mana kedudukan iman? Dia berkait dengan keimanan juga, bukan dengan zahir dari segi fiqh begitu saja, tidak. Berkait dengan keimanan juga benda ni. Jadi disebutkan mana-mana hamba yang lari dari Tuhan, dia lari tinggal Tuhan, berarti terlepaslah jaminan Allah dan Rasul daripadanya. Tidak ada lagi jaminan Allah dan Rasulnya untuk dia. Begitu. Jadi dia suruh taat lah. Macam kita sekarang ni lah, kita duduk di bawah negara Islam, kena taat. Kalau duduk di bawah negara kafir, kena derhaka, kau buat apa suka tu. Tak boleh. Kena patuh juga selagi tidak melanggar hukum Allah. Kena patuh. Itu ajaran Nabi SAW kepada umat dia. Di mana kita duduk, dengan siapa kita duduk, jadilah seorang yang baik, seorang yang baik, seorang yang mulia. Jangan menceroboh, jangan buat nyaya, jangan nak guling tak tentu pasal kerajaan, tak boleh. Dia tak benar begitu. Bukan cara saja. Itulah kita tengok di sini hadis yang mula-mula daripada Jarir. Katanya Rasulullah SAW sabda macam tadi. Kita ada nota di situ. Mula-mula sekali nota untuk tajuk. Cuba tengok bawah tu. Al-Ethiopi membuat tajuk bab seperti di atas, bab hukmi imanil abdil abiq. Imam Nawawi, Qadhi Iyad dan kebanyakan penyusun matan Sahih Muslim membuat tajuk begini, bab tasmiyatil abdil abiq kafiran. Itu tajuk dia. Bab mengatakan hamba yang lari itu kafir. Boleh dikatakan kafir dari sudut bahasa. Ini hamba yang tidak bersyukur kepada Tuhan dia. Hamba yang lari ini dikatakan kafir. Jadi saya tak pilih tajuk itu
kita pilih yang lain, sebab tak ada pun sebut dalam hadis ni kafir tu. Tak ada pun sebut dalam hadis ini kafir tu. Dalam hadis yang kedua tu pun tak ada sebut juga tidak diterima sembahyangnya, gitu saja. Tetapi dari segi hakikat maknanya, dari segi bahasanya boleh dikatakan kafir. Sebab dari segi bahasa Arab, kafir itu orang yang tidak mengenal budi. Tidak mengenal budi. Al-Ubi membuat tajuknya begini: Babu ibaqil abdi, bab hamba yang lari. As-Sanusi pula membuat tajuk bab ini begini: Babul abdil abiq idza abaqa fahuwa kafirun. Lagi tu kan dia buat. Hamba yang lari, bila dia lari, dia jadi kafir. Kafir ini bukan maksud kafir keluar daripada Islam, tidak. Kafir dari segi bahasa, maknanya dia tidak syukur akan nikmat Allah. Kita kata gini, cara dia nak ajar sebenarnya, nak ditanam sebenarnya ialah kalau seseorang tu lari, dia pergi ke lain, adakah tempat dia lari itu lebih baik lagi? Belum tentu. Keadaannya seperti katakanlah suami isteri, sama ada suami yang nak lari, yang nak bercerai, atau isteri yang nak bercerai. Mestikah bercerai itu lebih baik? Kalau dia kahwin dengan orang lain pun orang lain itu lebih baik? Belum tentu. Semua tu boleh jadi dia pergi tu kepada yang lebih buruk. Jadi jangan mudah-mudah, jangan main-main benda macam ni. Kita berasa kita lari daripada mulut harimau masuk ke mulut buaya. Takut begitu. Itu yang sebenarnya yang ditakuti. Terutama dalam masyarakat yang teruk, masyarakat yang rosak, lagi-lagilah boleh berlaku macam-macam yang tidak baik. Kalau kita rasa ini tidak baik, mungkin orang lain lebih tidak baik lagi. Itulah yang diberi gambaran dalam Quran tentang suami isteri. Kalau kamu berasa isteri kamu tu kurang menyenangkan kamu, ada tak perkara yang kamu tak sukalah, tak memuaskan hati kamu, boleh jadi ada kebaikannya pada dia dari sudut lain. Dan kalau kita dapat isteri yang lain pun tidak semestinya dia baik, boleh jadi baik dari sudut itu, dari sudut yang lain ada kurang juga. Jadi nak melepaskan diri daripada kekurangan tu tak boleh kalau selagi hidup dalam dunia. Itu sebenarnya yang nak dibagi faham, nak tanamnya. Jangan ingat bila lagi tu selesai masalah, bila cerai selesai masalah. Tidak begitu. Kalau nak cari kesempurnaan, mana ada sempurna dalam dunia ni? Begitu maksudnya. Al-Qurtubi tidak membuat sebarang tajuk di sini. Maksud az-zimmah, terlepaslah jaminan daripadanya. Ini maksud jaminan Allah dan Rasulnya terlepas daripadanya. Apa maksudnya? Ialah jaminan Allah dan Rasulnya untuk melindunginya dan membelanya. Mana Allah tidak bela dia, tidak ada lagi perlindungan Allah. Macam gini, kalau seseorang tu dia ada anak tu lari, kan ada ramai juga anak lari daripada ibu bapa dia lari. Dia berasa terkongkong dengan ibu bapa, sedangkan kongkongan itulah yang baik untuk dia. Dia lari, dia pergi ke tempat lain, tempat tu dia terdedah kepada bahaya yang sangat besar. Itu makna terlepas daripada perlindungan, daripada pembelaan dan jagaan. Kalau duduk di rumah, ayah dia, mak dia boleh jaga, keadaan dia terkawal. Bila dia keluar daripada rumah, siapa nak ada simpati, nak ada kasih sayang seperti ibu bapa dia tu? Tak ada dia, tak ada. Yang adanya orang nak ambil peluang saja. Dia kena faham itu. Sama juga dengan hamba ni. Itulah maksud dia. Jadi di sini walaupun kita kata hamba, kita boleh faham juga banyak lagi keadaan yang lain, hubungan yang lain, bukan hamba saja. Misalnya anak, isteri dan lain-lain, itu pun termasuk juga. Itu pun termasuk juga. Sebab sesuatu yang dikawal, yang dijaga, bila dia keluar daripada jagaan dan kawalan itu, keadaannya bahaya dan dia terdedah kepada macam-macam kemungkinan buruk yang mungkin berlaku kepada dia. Dia kena sedar itu. Jangan ingat bila lari selesai. Sekali lalu memang betul lah begitu kita rasa kan. Tapi bila menghadapi kenyataan, rupanya lebih pahit.
yang kita temui setelah kita melarikan diri. Itulah maksudnya tidak ada jaminan dan pembelaan. Keadaan ini akan berlaku sekiranya hamba itu menganggap perbuatan melarikan diri itu halal. Sekiranya ia enggan bertaubat walaupun setelah diminta, dia mesti dibunuh kerana kemurtadannya. Ini mengikut setengah-setengah pendapat lah. Jika tidak begitu, maka ia hanya terkeluar daripada kehormatannya sebagai seorang beriman yang mendapat jaminan Allah dan Rasulnya. Dia bahkan boleh dihukum atas perbuatannya melarikan diri itu. Jadi seperti anak, bila dia buat suatu perbuatan yang pelik-pelik sangat tu, yang membahayakan diri dia, walaupun mungkin tak berlaku benda tu, bila kita dapat tangkap dia, kita dapat balik, kita pukul dia, boleh. Sebagai pengajaran. Dan pukul itu sebenarnya didorong oleh perasaan kasih. Jangan kita ingat pukul itu makna benci kepada dia. Itulah juga yang Nabi SAW bagi ni, bagi hak kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu seperti bapa kepada hamba itu. Sebab dia yang boleh buat itu ini, dia orang merdeka. Hamba tak boleh buat apa. Hamba tak boleh buat apa pun dalam masyarakat yang pakai sistem hamba tu. Dia hanya boleh jadi alat saja. Jadi yang boleh menjamin kedudukannya ialah Tuhan dia. Dengan sebab itu, bila Tuhan dia dapat tangkap, dia boleh hukum. Seperti mana seorang tu bila anak dia lari atau buat sesuatu yang salah, dia kata lebih baik dipukul oleh polis, dipukul oleh penjahat tu, biar aku pukul. Walaupun kuat sakit pun, aku masih ada simpati lagi, masih ada perasaan kasih sayang lagi. Kalau yang tu kena pukul oleh musuh tu lagi teruk, mungkin mati. Itu maksudnya di sini. Bukan kata benda ni mesti dibuat, itu terpulang kepada masing-masing lah. Dia tengoklah perlu ke tidak nak pukul tu, nak hukum tu. Menurut Ibn Salah, perkataan az-zimmah di sini boleh juga dipakai dengan makna kehormatan, yakni hamba itu tidak ada lagi kehormatannya. Tidak ada lagi kehormatannya. Jadi kalau orang tahu hamba itu jadi murah lah harga dia. Sebab orang takut, nak beli pun takut. Nanti dia lari pula, dia buat onar pula, dia buat apa-apa hal pula. Susah. Kena pergi kepala polis, kena pergi sana sini, bicara mahkamah lah, macam-macam. Itu boleh berlaku. Jadi orang tak mahu kalau hamba macam tu. Ini mana sudah jatuh harga diri dia. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah seseorang hamba tidak boleh melarikan diri daripada tuannya. Begitulah hukumnya jika tuannya tidak melakukan sebarang kejahatan terhadapnya. Jika si hamba didera oleh tuannya, pihak kerajaan haruslah memerdekakannya, dan bekas tuannya itu tidak akan memiliki sebarang hak lagi atas hamba tersebut. Itulah dari segi hukum Islam yang begitu. Jangan lagi kalau dia pergi kepada pihak berkuasa lain, ceritalah. Dan jika boleh buktikan, pihak berkuasa boleh memerdekakan budak kuasa dia. Kalau macam tu tak apa. Ni kalau dia pergi lari semata-mata lari begitu, dengan tak tahu ke mana nak pergi, dan biasanya hamba ni dia terkongkong kan, dia tak tahu nak bawa diri dia. Dia hanya boleh hidup dengan bergantung kepada orang lain. Seperti budak-budak lah, apa dia tahu? Sebab apa dia tahu? Sebab dia sudah terbiasa dengan cara begitu. Dia tak boleh buat keputusan sendiri. Kita ni yang berasa pelik sebab kita tidak duduk dalam suasana tu. Kalau katakanlah keturunan kita, keluarga kita ni 5 keturunan jadi hamba, jadi macam mana? Memang teruk. Yang kita kata kita merdeka ni, berapa banyak kita di fikiran tu hamba. Ini merdeka ni, negara merdeka, semua merdeka. Tapi dari segi jiwa, dari segi pemikiran, dari segi apa, hamba lagi. Ni orang merdeka. Bagaimana kalau turun-temurun 5 keturunan hamba dilayan sebagai hamba? Mestilah tak ada keberanian, keterampilan langsung tidak ada, takut untuk menghadapi sesuatu, bertemu dengan seorang saja menggigil, gementar. Begitulah. Nak bercakap depan orang ramai pun tak boleh, kelu jadinya, dan sebagainya. Tak ada keberanian nak buat itu, nak memiliki sesuatu pun tak tahu.
macam orang yang tak pernah memiliki harta yang banyak. Dia bingung jadi. Dia akan bertindak tak tentu pasal, beli sesuatu yang bukan-bukan. Tapi kalau orang yang memang biasa dengan kekayaan, dia tak ada apa, biasa, kaya pun. Tapi orang yang tak biasa macam mana jadi? Sebab itu dalam Islam dia jaga, dia kena tengok hamba tu nak merdeka pun jangan sampai dia tak boleh berdikari. Sebab itu dia ada dalam sistem Islam, dia ada hamba mukatab dan sebagainya. Kita boleh merdekakan hamba muba'ab, dimerdekakan separuh saja. Nak tengok dulu sejauh mana kita nak latih dia berdikari. Sebab kalau kita tak latih dia turun-temurun dah hamba, terus kita merdekakan dia bingung, dia tak boleh hidup sendiri. Itu sebabnya hikmah kenapa Islam ni tidak menghapuskan semua sekali hamba. Sebab dia sudah jadi darah daging masyarakat. Bukan senang nak ubah manusia dia jadi merdeka betul, bukan senang. Sekiranya dia tetap berkeras untuk mendapatkannya kembali, orang-orang Islam mestilah menghalangnya. Kalau tuan tu dia memang dera hamba dia, itu lain cerita. Ini tidak macam seorang anak yang ayah dia tu sudah baik, sudah sangat baik, tiba-tiba lari. Takkan kita nak bela budak tu? Begitu juga Islam tak bela hamba tu, dia bela Tuhan. Sebab Tuhan inilah yang bertanggungjawab menjaga hamba, seperti mana seorang ayah bertanggungjawab menjaga anak-anak dia. Itu kalau dia menganiayai hamba dia, tu cerita lain, itu bab lain. Bolehlah dia bawa mengadu hal kepada hakim, mengadu hal kepada pihak pemerintah, itu boleh dipertimbangkan. Banyak lagi caranya yang lain, seperti mana yang Nabi buat itu. Kamu kena merdeka, kamu gini. Pemerintah pun boleh buat begitu jika terbukti betul-betul dia tu teraniaya, dilayani seperti binatang misalnya. Tak boleh, dalam Islam tak boleh melayan hamba tu seperti binatang. Tapi dalam sistem perhambaan yang lain pada masa tu, hamba dia betul-betul dilayan macam binatang. Disuruh buat kerja yang penat-penat lah, dalam pertanian, dalam perburuhan, dalam apa semua ni guna hamba sepenuhnya. Dan hamba tidak ada hak macam binatang lah, duduk dalam reban, dalam kandang gitu saja, ramai-ramai penuh, dan tidak diberi apa-apa pun keistimewaan, kemudahan, nak jaga kesihatan dia apa tidak. Itu dalam sistem yang lain selain daripada Islam. Sedangkan Islam ni jaga dia. Tidak begitu. Jadi dia nak lari ke mana? Kalau dia hamba pun, dia ada Tuhan pun, Tuhan seperti Islam itu, itulah yang terbaik. Kalau dia lari, dia akan jadi hamba kepada orang lain teruk lagi, tapi dia tak sedar. Manusia ni dia merasa tertekan sebab dia duduk di situ, dia tak tahu lagi tempat lain itu lebih teruk lagi. Itulah, dalam keadaan macam itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Bukan dalam semua keadaan hamba yang dianiayai, didera teruk, sampai dah cacat dah, nak bela lagi, nak kata jaminan Allah terlepas daripada, bukan yang macam tu, tidak. Ini yang memang sudah baik, sudah elok dah. Gitu maksudnya. Yang kedua, kemerdekaan yang diperolehi oleh seorang hamba daripada tuannya dengan cara yang elok akan membuatkan hubungan bekas hamba dan bekas tuannya itu bertambah rapat. Ikatan wala mengeratkan lagi hubungan seorang tuan dengan hambanya. Ia juga termasuk dalam hubungan kekeluargaan yang sah menurut syarak. Itu yang Islam bagi kepada hamba ni sampai macam tu. Dia jadi ada rapat tu, dia ada hubungan wala dia panggil. Sebab itu disebutkan maula. Ini siapa? Maulahu. Ini adalah maula. Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah, anak angkat dia, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai? Berpuluh-puluh orang. Nabi merdeka kan, semua jadi maula Nabi. Apa makna maula? Kesayangan dia. Gitu. Hubungan dia sebut nama, sebut kesayangan dia. Di satu segi maula dikatakan kepada tuan, kepada hamba pun boleh juga maula. Jadi perkataan yang digunakan untuk pihak yang tinggi ini sama untuk dengan yang rendah. Itu dalam Islam. Kalau tuan maula, hamba pun maula juga.
Begitu sekali dia cuba nak menaikkan taraf hamba-hamba itu. Tiga, sebagaimana seorang manusia itu hanya boleh diperhambakan melalui cara yang syar'i, kebebasannya juga mestilah hanya mengikut cara yang syar'i, cara yang sah. Nak jadi hamba pun kena mengikut cara yang sah. Tak boleh culik orang tu, anak dia terus buat hamba, tak jadi hamba walaupun diisytihar sebagai hamba pun. Begitu juga nak merdeka pun, dia kena ada cara yang betul, bukan dengan cara bertindak membunuh tuannya, mencederakan tuannya, atau lari daripada tuannya. Bukan begitu cara. Sebab apa? Kalau kita menggalakkan begitu, jadi huru hara dunia ni, jadi huru hara satu negeri itu. Tapi kalau dengan cara begini, dia akan jadi tenang. Dia akan jadi tenang. Sebab dalam Islam dia ada hak hamba. Hak hamba misalnya dia jadi letih kalau bulan puasa dia tak puasa. Dan puasa itu satu kewajipan, bukan kepada orang merdeka saja, hamba juga. Jadi tuan dia mesti kena hormat, kena bagi hamba itu berpuasa. Dia tak boleh menyekat hamba dia daripada berpuasa kerana nak suruh hamba tu layan dia, khidmat kepada dia. Tak boleh. Sebab ada lagi tuan yang lebih besar. Siapa? Allah. Allah. Itu cara Islam. Tapi tuan yang kecil ni pun dia ajar juga supaya dihormati juga. Sebab tuan ni lah yang bertanggungjawab bagi makan, jaga keselamatan dia dan lain-lain. Kalau dia bahkan melakukan jenayah, siapa nak tanggung? Tuan dia. Itu dalam Islam. Tuan dia. Seperti mana anak, kalau dia salah, siapa nak tanggung? Ibu bapa. Jadi hubungan dia tu sangat rapat, macam keluarga, macam anak dengan ayah. Itu konsep perhambaan yang diterima dalam Islam. 4. Perbuatan seorang hamba melarikan diri daripada tuannya adalah satu dosa besar. Jadi hamba tak boleh main-main mudah-mudah nak buat begitu. Dengan cara macam tu, dari segi adab dan etika, kita kata dalam Islam ini membuatkan masyarakat Islam itu jadi dalam keadaan harmoni, damai. Tak ada yang nak buat benda tu. Sebab apa? Dia takut dosa ni, dia berdosa. Tanggungjawab dia kena hormat kepada Tuhan dia. Itu tanggungjawab. Dosa besar. Hadis-hadis seperti ini tidak seharusnya dijadikan bukti bahawa Islam menyukai dan merestui sistem perhambaan yang berlaku di sepanjang sejarah manusia. Jangan kita buat kesimpulan begitu. Tengok macam Nabi nak bela ni pihak tuan sehingga dia mengancam macam mengugut hamba-hamba ni supaya taat kepada Tuhan. Jadi Nabi SAW seolah-olahnya nak mengukuhkan sistem itu ke? Tidak gitu. Dan sebab itu kita kena faham dengan betul banyak hadis-hadis ni. Jadi sekali-sekali kita tengok dah mati syahid itu bagus, mulia di sisi Allah, biar mati lah. Kita pergi gitu. Tidak. Nabi berperang pakai 2 lapis baju besi. Macam tak mahu mati. Dengan cara begitu. Kalau mati juga, itu baru betul. Tapi jangan cari mati. Walaupun mati itu satu kelebihan. Tapi dengan cara kita pergi membabi buta begitu, tanpa persiapan, salah kita. Kalau silat-silat tak dapat pahala mati syahid. Sebab salah. Kita telah salah guna. Macam sakit Nabi kata menghapuskan dosa seseorang. Jadi kita elok cari sakit lah kalau macam tu. Biar kita dedahkan diri kita pada sakit, lepas tu kita dapat terhapus dosa kita. Gitu kayak Islam aja. Tidak. Dia suruh kita jaga diri kita supaya sehat, sentiasa sehat. Kalau sakit juga, itu barulah macam tadi. Bukan mendedahkan diri kepada sakit. Tapi kalau sakit, begitulah. Dan akan terhibur orang yang sakit. Kalau tidak, macam mana perasaan dia? Sedih lah. Orang lain tengok sihat, semua kita saja yang sakit. Tapi kalau ada penghibur dia, sakit pun Allah tidak semesti kalau orang sakit tu dia tak suka, tanda dia tidak suka, dia tidak kasih. Tidak. Ada kalanya kerana dia kasih lah. Kalau mati cepat pun kerana dia sayang lah pada kita. Dia nak bagi pahala banyak cepat-cepat.
nak bagi balasan. Jadi sentiasa positif, sentiasa optimis. Tidak ada pandang buruk, buruk sangka terhadap Allah apa semua. Tak ada. Itu cara Islam, itu yang istimewanya sebenarnya. Yang istimewa. Hadis yang kedua, Jarir bin Abdullah menceritakan, meriwayatkan, katanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba sahaya lari, hamba sahaya tu hamba, saya yang kita, saya tak suka ini, saya tu sebenarnya bahasa yang sangat merendah diri. Kadang-kadang kita rasa macam orang Kelantan kan, orang Kelantan kata hamba, hamba lah, hamba tu hamba. Jadi hamba tu kan orang yang tidak merdeka, telah merendahkan diri lah, sehingga dia membangsakan diri dia tu macam hamba, padahal dia tidak hamba, dia orang merdeka. Itu cara merendahkan diri. Saya, kadang-kadang orang kata saya ni macam merdeka sedikit. Dia tidak hamba tu yang betul-betul nampak hambanya. Saya tu tidak nampak hamba. Tidak, saya tu pun hamba juga. Cuma perasaan kita uruf dalam masyarakat kita tak berasa macam hamba. Yang sebenarnya hamba juga. Kalau tidak, bangkali aku lah. Aku tu baru merdeka betul. Kalau saya ke hamba ke patih ke apa ke, semua tu ini bahasa yang digunakan oleh hamba. Kalau nak nampak merdeka sikit pun, atau ada kebesaran lah, aku lah agaknya, kalau dalam bahasa Melayu, wallahu alam lah. Hamba sahaya lari, yakni dari tuannya, maka sembahyangnya tidak diterima. Sembahyang tak terima, macam mana pula kita kata? Jadi kalau anak lari, jadi tak payah sembahyang lah. Kalau sembahyang pun Allah tak terima juga. Dah lah kesalahan lari tu, satu dah kesalahan, lepas tu tak sembahyang pula. Begitu kan yang dia kata? Tidak, bukan begitu. Itu sebab kena faham. Jadi tak terima sembahyang tak, apa maksudnya? Itu yang perlu dibincangkan. Sebab tak boleh terlepas kewajipan kita terhadap Allah itu bila-bila. Walaupun lari, walaupun kita melakukan satu kesalahan, tak boleh tinggal sembahyang tu. Sembahyang tu benda lain. Sembahyang kena tetap dilakukan. Cumanya kita kena sedar, sembahyang kita ni hanya sekadar melepaskan tanggungjawab. Tuhan tak tanya dah, kamu tak sembahyang dulu, kenapa? Sembahyang dah. Yang kata tak terima sembahyang, pahala sembahyang tak ada pahala. Sembahyang sah, pahalanya tak ada. Jadi terima ni, kabul atau kubul ni dia ada dua. Satu kabul ithabah, satu lagi kabul ijza. Dia panggil dalam istilah. Kabul ithabah maknanya terima dengan arti memberi pahala, ada pahalanya. Di sini kabul ithabah yang dinafikan. Penerimaan dengan arti penerimaan Tuhan bagi pahala, itu tidak ada. Tetapi kabul ijza ada. Kabul ijza ni Tuhan terima sebagai telah menunaikan tanggungjawab. Tapi nak kata dapat pahala, tidak. Yang dinafikan di sini dapat pahala, tak dapat pahala, tak ada pahala. Berapa banyak dalam kehidupan kita ni kita buat sekadar melepaskan tanggungjawab, pahala tak ada. Kalau kita misalnya rumah riba lah, kita kata rumah riba, kita buat rumah riba, sepanjang-panjangnya kalau tidak ada sebab yang munasabah, saja-saja kita suka nak kaya banyak, nak dapat untung banyak, dapat riba, buat rumah, sembahyang sah. Pahala tu masalahnya, pahala tu. Kita ikut imam ahli bid'ah ke fasik ke apa ke, sembahyang sah, pahala tu masalahnya, pahala. Jadi banyak perkara yang kita kena perhati ya. Nak dapat sah dan dapat juga pahala, itu kena ambil kira semua. Kena mengambil kira semua. Seseorang yang curi kain,
dia pun pakai kain tu buat sembahyang. Sembahyang sah. Pahala tak dapat. Itulah bendanya. Pahala tu tak dapat. Sedangkan kita nak pahala. Sekadar melepaskan tanggungjawab. Macam mana? Beginilah kalau kita kata makan. Makan tu makan apa-apa pun untuk lapik perut kita kenyang lah. Selesai. Walaupun tak sedap pun. Kalau tanya sedap makan, tak sedap. Tapi kenyang ke tidak? Kenyang. Macam tu kenyang. Tapi sedap? Tak sedap. Kalau ada pilihan, kamu nak pilih yang lain? Tentu nak pilih. Tentu nak pilih sebab tak sedap. Tapi makan juga. Bila makan kenyang. Tapi dari segi nilainya tak sama. Kita tengok beras yang murah, kita makan kenyang juga. Tapi murah saja. Tidak sama dengan beras yang mahal. Tidak sama. Dari segi pandangan orang, dari segi nilainya kita beli tak sama. Tapi yang murah pun kenyang juga. Begitulah. Yang ni pun begitu. Kalau nak kira dia hidup cara orang susah, hidupnya tidak standard orang kaya lah. Tidak. Tapi kenyang. Dari segi nilai lain. Dari segi nilai lain. Sama juga pakaian. Pakai menutup aurat sama boleh. Buat sembahyang nak pergi mana-mana pun boleh. Tapi orang tahu ni kain harga berapa. Ini jenama berapa. Orang tahu. Walaupun menutup aurat je, tapi nilainya tak sama. Begitulah juga ini pun. Yang ni pun begitu juga. Sekadar melepaskan tanggungjawab. Jadi Tuhan tak tanya dah, kenapa tak sembahyang? Sembahyang dah. Kalau tak sembahyang langsung, dia akan tanya, kenapa tak sembahyang? Ni tak tanya dah. Kenapa tak sembahyang? Tak ada. Sebab sembahyang ada. Dikira ada. Semuanya macam tadi lah. Tak ada kelebihan. Tak ada kelebihan. Yang dimaksudkan di sini bukan sembahyang sahaja, tetapi merangkumi juga puasa dan lain-lain amalan kebajikan. Sembahyang disebutkan secara khusus di sini sebagai kinayah, bahasa kiasan, kerana inilah amalan kebajikan yang paling utama. Bukan makna yang lain terima, yang lain dapat pahala. Tidak, semua tak dapat pahala. Sembahyang tu pun tak dapat pahala, yang lain pun tak dapat pahala. Jadi takutlah bila begitu kan, takut. Anak-anak pun begitu juga. Kalau kamu lari, gini jadi. Tak lari. Tak lari lah. Sebab takut dosa besar. Sehingga kalau kita bersembahyang pun tak dapat pahala. Sekadar sah saja. Itu caranya dia nak kontrol, nak menguasai hamba-hamba ni supaya hidup secara damai, aman, harmoni dengan Tuhan dia. Usahakan nak fikir nak bunuh Tuhan dia, jauh sekali. Nak lari, nak bertindak bukan-bukan, dia pun tak, dia takut. Itu caranya. Dan benda ni boleh diguna kepada yang lain-lain, orang bawahan. Orang bawahan tidak diterima. Al-Qurtubi berpendapat hadis ini boleh dipakai secara zahir jika hamba itu menganggap perbuatan itu perbuatannya halal, kerana dengan sebab itu dia menjadi kafir, dan amalan kebajikan orang kafir memang tidak diterima oleh Tuhan. Kalau kita pakai zahir, sembahyang yang tidak diterima sebab dia sudah jadi kafir. Tidak ada syarat untuk sah sembahyang. Syarat untuk sah sembahyang Islam, bila dia menganggap halal perbuatan dia, lari daripada Tuhan ini halal, dia kata macam tu, bermakna dia sudah jadi kafir. Nak jadi kafir ni, keluar daripada Islam ni tak payah. Jadi kita kena tahu benda yang macam mana. Misalnya ni, yang Nabi SAW memang kata begitu, tak boleh lah, haram lah lari tu, kita kata halal. Jadi kafir tak nanti semua berhala. Tak nanti semua berhala. Kata macam tu pun jadi kafir. Percaya, tak kata. Yakin macam tu, yakin macam tu. Percaya begitu, sudah rosak akidah. Jadi kena jagalah akidah tu. Benda ni tak boleh. Jangan kata halal. Kita buat lain, kita buat tak apa. Bukan mana tak apa tu bagus, tidak. Dari segi tidak mengeluarkan daripada Islam, tidak jadi kafir. Tak sembahyang, tak jadi kafir. Tapi jangan kata sembahyang tu tak wajib. Sembahyang yang wajib lah, sembahyang yang wajib, sembahyang fardu, jangan kata tidak fardu.
Kita kata tak apa, tak sembahyang, halal. Kalau kata macam tu, memang keluar. Kalau tak kata, malas, tak sembahyang, tak apa. Tak apa. Tak apa dengan arti tak keluar daripada Islam lah. Tak keluar daripada Islam. Ini boleh keluar. Jadi kalau hadis ni, kalau kita nak pakai dengan secara zahir, begitulah. Seperti yang dikatakan oleh Qurtubi, dia menghalalkan perbuatan itu, maka jadi kafir. Bila jadi kafir, tak terima. Sebab syarat untuk ibadat itu Islam. Jadi syarat itu tidak ada. Syarat itu tidak ada. Bila syarat tidak ada, maka masyru' orang panggil, tidak ada jugalah. Iaitu penerimaan itu pun tidak ada jugalah. Jika dia tidak menganggapnya halal, sembahyangnya itu tidak sah menurut pendapat orang yang mengatakan sembahyang di dalam rumah yang dirampas itu tidak sah. Jadi ada juga tidak yang kata tak sah sembahyang, tidak diterima, memang tak sah. Ada juga ulama yang berpendapat begitu. Seperti mana kalau kita curi kain, kita buat sembahyang itu tak sah. Ada yang berpendapat begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan sah. Lepas tu yang tak terima tak dapat pahala. Kebanyakannya terima begitulah. Tapi ada yang mengatakan tak sah. Ada. Sama juga di sini. Orang-orang yang mengatakan sembahyang itu sah pula, mereka mengatakan hadis tersebut adalah untuk menyatakan besarnya dosa melarikan diri itu. Dosa yang diperolehinya kerana perbuatan tersebut adalah lebih besar daripada pahala yang diperolehinya daripada sembahyangnya. Jadi kosong, sebab yang ni lebih besar, yang ni menuntut yang itu. Seolah-olahnya dia tidak mendapat pahala langsung, kerana yang paling utama untuknya ketika itu bukanlah beribadat, tetapi kembali semula kepada Tuhannya. Itu yang lebih utama, bukan beribadat, kembali kepada Tuhan. Pahala yang diperolehinya hasil daripada beribadat itu tidak akan cukup untuk melepaskannya daripada hukuman yang bakal ditimpakan Tuhan ke atasnya. Hadis ini sama maknanya dengan sebuah hadis lain yang berbunyi, inna syaribal khamr la tuqbalu minhu salatun 40 yawman. Maksudnya sesungguhnya orang yang minum arak itu tidak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Jadilah selama 40 hari itu dia tak payah sembahyang lah. Gitu ke? Dah tak diterima. Kalau sembahyang pun tak terima. Tidak begitu ya. Menurut Ibnu Salah pula, sembahyangnya itu tidak diterima oleh Tuhan kerana ia disertakan dengan maksiat. Kenapa Allah tidak terima sembahyang? Sebab sembahyang itu disertakan dengan maksiat. Tetapi ia sah sekiranya cukup syarat dan rukun-rukunnya. Tidak ada apa yang bercanggah di dalam hadis ini. Dengan kata lain, sembahyangnya itu tidak perlu diqadha, dan dia juga tidak akan dihukum oleh Tuhan kerana meninggalkan sembahyang. Cuma dia tidak mendapat pahala saja. Tak dapat pahala saja pun nampak mudah begitu. Besarlah, rugilah. Sepanjang hari bekerja tak dapat apa pun. Penat-penat. Macam tu tak kena. Kalau yang dunia pun tak nak, ini pun macam tu lah. Hasil, tak ada hasil. Sembahyangnya itu hanya sekadar boleh melepaskan kewajipan. Pendapat beliau ini menarik. Ini pendapat Ibnu Salah. Inilah yang kebanyakan ulama faham begitulah. Tak dapat tu pahala. Antara kesimpulan yang dapat dipetik daripada hadis ini ialah, satu, amalan hamba hanya akan diterima atau diberikan pahala atau berfaedah untuknya di akhirat kelak sekiranya hamba tersebut tidak melakukan dosa besar, terutamanya yang bersangkut paut dengan manusia. Kalau tidak, tak ada faedah juga. Ada kalanya amalan itu saja-saja ada, sekadar melepaskan tanggungjawab. Yang kedua, seseorang yang telah melakukan dosa besar perlulah bertaubat agar amal ibadatnya berfaedah kepadanya. Taubat itu macam mana? Salah satunya meninggalkanlah dosa yang dibuat itu. Melarikan diri daripada Tuhan, ini dosa. Baliklah. Balik. Bila balik itu baru dapat.
Kalau tidak, tidak. Sekiranya dosa itu berkaitan dengan manusia, dia perlulah menyelesaikannya dengan cara meminta maaf, membayar ganti rugi, memulihkan keadaan, kembali kepada tuannya. Dalam kes hamba lari ni, kembali kepada tuannya, atau sebagainya yang diperlukan agar amalan kebajikannya diterima kembali oleh Tuhan. Itu caranya. Yang ketiga, tidak ada faedahnya ibadat yang disertakan dengan maksiat. Tidak ada faedah. Dari segi mendatangkan hasil, itulah pahala tu. Yang keempat, tidak ada gunanya sibuk dengan perkara yang sunat sekiranya perkara yang wajib pun belum terlaksana. Begitu juga dengan perkara yang wajib, sekiranya perkara wajib yang lebih utama daripadanya belum terlaksana. Begitulah cara Islam. Macam di sini, wajibnya dia berada bersama Tuhan dia. Itu yang wajib. Dia pergi keluar, lari. Jadi dia buat tu benda tu tidak wajib, bukan salah. Walaupun dia buat tu benda yang baik, bersembahyang, tapi oleh kerana dia cuai dalam melaksanakan yang lebih besar, tak dapat apa, sekadar melepaskan tanggungjawab dia sahaja. Yang kelima, soal keutamaan haruslah diberikan perhatian dalam memilih ibadat atau perkara-perkara lain yang akan dikerjakan. Kita kena tengok keutamaan. Zaman sekarang ni ada dia dipanggil fiqhul aulawiyah. Itu kena ambil kira, kena jaga yang itu. Kena jaga. Sebab kalau tak jaga, kadang-kadang benda yang kita buat tu sia-sia saja, tak ada apa faedah. Kita masuk tajuk lain. Tajuk ni kalau berbincang panjang juga ya. Setakat tu dulu untuk petang ni. Cuma kalau nak bincang tu insya-Allah boleh. Ada apa-apa? Mungkin kita berasa tajuk ni tidak ada hubungan, tidak ada kena-mengena dengan kita langsung, tak boleh ambil munafak. Tidak, jangan begitu. Ini yang paling dekat saya nampak dengan masalah ni, masalah anak-anak yang lari daripada ibu bapa, lari daripada keluarga, sama. Jadi mana bukan khusus dengan hamba saja ni, dia berkait juga dengan orang-orang yang di bawah jagaan seseorang. Terikat sangat dia dengan perlindungan dan kawalan dia. Macam mana anak lah. Sebab hamba tu pun begitu juga hakikat. Dan benda ni boleh dibawa ke dalam masyarakat, walaupun dia berkenaan dengan hamba, tapi dia ada kaitan untuk mengawal keadaan anak-anak yang lari daripada ibu bapa tu. Boleh kita guna ini, tidak salah. Ya, apa? Orang gaji lain, dia tidak gaji lain. Ini hamba ni keadaannya sebenarnya dia lebih teruk lagi. Kalau nak ada dekat-dekat bersamaan, anak-anak lah. Itulah anak-anak. Hamba tak terpaksa. Betul. Orang gaji tu tak terpaksa. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau semaya dengan dia termasuk dengan between apa semaya dengan riak. Begitu. Jadi banyak lagi perkara lain. Sebab dalam maksiat tu, kalau kita nak kata dia tak sah, syarat dia tak ada sebut dalam syarat dia, tak ada riak. Islam tu syarat dia. Bila begitu sah lah dari segi sah. Cuma pahala tu lah termasuk. Bukan riak sajalah, benda-benda lain macam sum'ah, itu masuk tu. So ada sum'ah tu nak suruh orang dengar, nak suruh orang
tahu. Kita pun cerita lah, jadi cerita. Saya bangun setiap malam misalnya. Tajuk tak tinggal. Jangan. Jangan mudah-mudah nak cakap. Baik dia saja sedia. Dia. Itu bimbang lah. Kalau niat dia tu maksudnya kepada anak dia kata begitu, dia nak menggalakkan, mungkin lah lain. Tapi kalau kita tengok tempat tu, kita tahu tak sesuai lah kalau cerita tu. Sebab benda-benda sunat ni patut kita sembunyikan, bukan kita cerita. Kalau sebut-sebut setiap kali kalau jumpa dia sebut itu, tak sedap lah tu. Bimbang lah, bimbang. Takut termasuk dalam tu juga, jadi tak dapat pahala. Pendak saja. Tapi sembahyang tu salah. Tapi kena ingat tadi, ada juga ulama yang mengatakan bila dia disertai dengan maksiat, tak sah. Sah pun tidak. Kalau mengambil kira itu lagi berat. Lagi berat. Jadi kena jaga sangat lah. Jaga sangat. Nak dapat sah dan dapat pahala kedua-dua sekali. Nak kata dapat qabul ijab, ijzah atau qabul ijabah dan qabul isabah, dua-dua tu nak dapat tu kena jaga betul-betul. Semua sudut baru dapat. Ada lagi yang lain-lain? Ya. Membaca Isya belum ada dengan umrah secara khusus begitu. Apa? Ada hadis itu, cuma perlu ditakwil. Jangan kita pakai secara mutlak begitu. Jadi kita tak perlu lagi lah nak sungguh-sungguh cari Lailatul Qadar lah maksud. Tak perlu lagi lah kita bersungguh-sungguh. Tidak. Sebab yang Lailatul Qadar itu berdasarkan hadis-hadis yang begitu banyak. Hadis-hadis yang macam ni berdasarkan Quran, apa Lailatul Qadari khairum min alfi syahr misalnya. Tiba-tiba ada hadis. Hadis ni kalau sanad dia sahih sekalipun dia jadi macam syadz. Syadz ni dhaif lah juga hakikat. Tak boleh buat pegangan. Tak boleh buat pegangan. Macam mana? Jangan macam tu. Jangan bergantung harap sangat. Cuma kalau dapat, ya, gitulah. Macam mana? Itulah sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Sebab itu banyak sangat dalil-dalil yang lain bercanggah. Dia kaedah hadis ni kalau bercanggah walaupun sahih dengan yang lebih kuat, dia akan jadi lemah lah. Tak boleh kita nak buat pegangnya. Kalau kita nak kata sahih, mungkin dari sudut sanad dia, dari sudut sanad, dari segi isi dia tu bercanggah dengan yang lain. Jadi kita tak boleh pakai. Setakat tu lah kot. Kita ni Allah.